Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasanya boleh dengar suara saya. InsyaAllah kita mulakan kelas Tafaqquh Fiddin bagi subjek Tauhid untuk kitab Aqidatul Najin, muka surat 347 dengan istighfar diikuti dengan suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, Haja Jamilah. Jumpa lagi pada pagi ini. Sebentar tadi kita berada di Google Meet dan kita berada di FB Live Yayasan Pahang Tafaqquh Fiddin. Okey, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Taala dengan izinnya pada pagi ini dapat kita meneruskan lagi kelas pengajian kita ni. Dan seperti mana yang antum semua maklum kita di fasa-fasa terakhir lah kitab pun dan habis ni dan saya insya-Allah belum buat soalan lagi. Dan insya-Allah saya akan buat soalan mulai minggu ni lah insya-Allah. Dan seperti mana yang Cik Bakar Salim minta diberitahu lah mana-mana yang akan masuk InsyaAllah lah kita akan tengok. Saya akan maklumkan biasanya kita saya belajar dulu memang pensyarah dia akan maklumkan daripada mana-mana ke baca mana untuk mudahkan urusan lah pelajar-pelajar insyaAllah. Saya akan kongsikan cuma mungkin Ustaz Aziz boleh bantu saya lah nanti tentang format soalan tu. Kalau ikut pasal pertama, pasal kedua sebelum ni soalan bentuk objektif semua kan, MCQ. Tapi kali ni adakah MCQ ataupun ada essay InsyaAllah nanti saya bincang dengan Ustaz Aziz insyaAllah Ustaz Aziz. Okey, pada hari ni insyaAllah kita akan masuk topik kita berbentuk tawakal kita akan tahu isu tawakal sikit. Okey, sebelum tu saya nak sharekan dalam grup WhatsApp tu saya dah share kalam hikmah kalau tengok ada kalam hikmah yang saya share tu. Kalam hikmah ada dua, cuma saya lupa nak terjemah dia. Nanti saya cuba masukkan terjemahan dia. Sekejap saya cari balik. Usrah Bazariah tak apa. Okey je saya sebenarnya okey je mana-mana tapi kadang-kadang nak dengar suara juga. Itulah yang nak dalam juga Meet tu kalau boleh link Facebook cantik kan. Di universiti pun sama juga kan. Memang biasa pakai Google Meet. Okey, saya copy saya masukkan dalam kita punya chat FB tu, iaitu tentang dua kata-kata hikmah yang kita bincang pagi ni sebagai mukadimah. Satu saya ambil daripada sabdaan Nabi tu saya dah share dalam Google tu. Satu lagi daripada kalam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi. Baik, saya masukkan dalam FB chatting. Waalaikumsalam ya Nuraini Ali. Maaf, tak ada masalah. No, tak ada masalah. Tak ada kesalahan pun. Okey je, saya okey. Semua okey, saya okey. Okey, baik. Okey, sebagai mukadimah ni cuba tengok. Cuba tengok dalam tu ada dua kata-kata kan. Yang saya share tu. Tengok yang sabda Nabi dulu Baik. Qala Rasulullah SAW, "Iza arada bi 'abdin khaira." Iza arada bi 'abdin khaira assalahu. Qila wa ma'assalahu qal yaftahu lahu amalan salihan qabla al-mautih. Okey. Maksud dia kata Nabi SAW bersabda bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan beri kemanisan. Assalahu, kemanisan. Asal ni kan madu kan. Madu tu manis Assalahu maknanya bila seorang tu Allah Ta'ala nak jadi baik,
ataupun kebaikan bagi dia, dia akan rasa manis. Jadi ditanya kila wa ma asalahu. Ditanya Nabi, apa dia kemanisan tu? Apa yang manis tu Maka kata Nabi, qala yaftahu lahu amalan salihan. Allah Taala bukakan pintu hati dia untuk beramal soleh. Qabla al-mautih. Sebelum dia meninggal dunia, summa yaqbiduhu alaih. Kemudian Allah Taala pun menjemput dia. Kan. Itu pernah kita bincang dulu kan, maknanya di hujung-hujung umur ni kita ngaji, kita belajar kan, kita masuk dalam program-program macam ni lah, Tafakur Fiddin kan, di kalangan dah berusia kan, 60, 70, 50, dah pencen lah maknanya kan. Rupanya maknanya Nabi ada menyatakan bahawa orang-orang yang Ta'ala nak dia jadi baik ni, dia akan buka hati dia. Buka hati dia, join Tafakur Fiddin, join kelas-kelas mengaji, kelas-kelas fardu ain Lepas tu sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala pun menjemput dia kan. Jadi kalau kita dengar kawan-kawan kita dulu yang ada di TFD, ada di Tafakur Fiddin, lepas tu kan dia tak ada lah kan. Ada siapa yang itu yang kita bawa dia meninggal dunia kan. Jadi itu tandanya husnul khatimah, insya-Allah. Itu tandanya dalam keadaan bagus, baik mana Allah Ta'ala yang rancangkan. Mati dalam keadaan belajar kan. Kemudian Allah Ta'ala jemput dia. Itulah cantik dia. Jadi hopefully saya mengharapkanlah para pelajar semua, Jamilah and gang semua supaya istiqamah lah istiqamah lah dalam Tafakur Fiddin ni. Mungkin tenaga pengajar dia akan bersilih ganti kan, bersilih ganti. Tapi maknanya kita kekal sebagai orang yang belajar kan, Tafakur Fiddin. Itu bagus Ada kawan-kawan daripada Tafakur dia Jelantut kan. Ada kawan-kawan saya kata, Ustaz daripada saya, kami ni daripada TFD Jelantut, ada tak nak join TFD dekat Kuantan ni? Boleh je, tak ada masalah. Join lah kan, maknanya. Jadi itulah contoh lah Contoh maknanya orang yang nak belajar kan, yang mana orang taklah buka pintu hati dia untuk kebaikan. Okey boleh faham insya-Allah. Itulah. Tak dengar suara lah dalam ni kan, Facebook ni. Baik, yang kedua, Imam Ibn Jauzi, Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim. Tengok yang saya bagi terjemah kedua La tahsab anna nafsaka hiya allati saqatka ila fi'l khairat. Bal innaka 'abdan ahabbaka Allah. Fala tufarid fi hadhihi al-mahabbah fayansaka. Ibn Qayyim ada mengatakan bahawa la tahsab, jangan sangka diri kamulah yang menjadikan kamu membuat kebaikan. Jangan sangka, jangan anggap kita macam pagi ni lah Haji dapat join Tafakur Fiddin kan. Jangan sangka kita, mana kita rasa aku lah, sebab aku pilih untuk berada kat sini kan. Itu kadang-kadang kita rasa gitu kan. Tapi kata Ibn Qayyim, jangan sangka macam tu. Bahkan kata innaka abdud ahabbakallah, tapi kamu sebenarnya hamba yang Allah Ta'ala sayang pada kamu. Maknanya dengan bolehnya kita join benda-benda yang baik, itu sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Itu maksud dia. Kan seronok kan kita dengar, oh ya Allah sayang pada aku. Tapi jangan banggalah. Jangan bangga. Semalam saya ada satu seminar saya join khusus tafakuh juga, tafakuh untuk haji ni. Dipanggil KITU. Khusus intensif tabung haji kan. Untuk mengajar haji lah. Untuk tenaga pengajar haji, dia panggil PETA dan PEHTAS. Ada orang tanya kata dalam kitab Idah menyatakan bahawa pergi haji ni kalau boleh dalam keadaan yang sederhana kan, tidak bermewah-mewahan kan. Sederhana kan. Jadi ada sahabat tanya dia tu, Ustaz macam mana dengan package kan, package yang disediakan package yang mahal lah kan. Saya ingat pergi haji tu saya guna package juga kan, kebetulan. Dulu pun dah belah-belah ribu sekarang ni rupanya package yang paling mahal tuan-tuan. Antara yang paling mahal berapa? Cuba teka. Cuba isi dalam ni, chatting komen ni. Berapa lah package paling mahal yang tahu? Berapakah? Ya.
Nanti saya belajar pada Ustaz Wais macam mana dia Google tu. Kalau tak boleh faham, insya-Allah. Tak apalah nantilah. Okey, pakej yang paling mahal, yang antara yang paling mahal seorang adalah 500K. 500,000. Buat. 500,000 bayanglah mana ni. Kan? Kita 500,000 tu rumah, harga rumah. Maknanya besar lah rumah insya-Allah lah kan. Tapi pergi haji jadi macam mana sebenarnya tak ada masalah kan. Kalau orang tu mampu, teruskanlah. Tapi jangan bangga. Jangan bangga, jangan takabur. Siapa yang takabur pasti lebur kan. Dan banyak juga masyarakat sebenarnya orang yang banyak duit ni kadang hukum makam tak tahu. Kena belajar kan. Walaupun agak selesa lah, duduk selesa. Tapi ibadat Allah Ta'ala pandang dia sama je kan. Sama je. Jadi kesimpulannya boleh fikir apa-apa je kalau kita mampu. Dan yang paling penting niat. Innamal a'malu bin niat. Niat tu Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala pandang pada niat Begitu juga dengan orang yang kata tentang badal haji tak, badal haji. Badal haji ni makna orang meninggal dah ataupun orang sakit yang tak sembuh dah. Dia kata, Ustaz, ada pakej badal haji. Badal haji pun ada pakej. Kan? Yang murah mungkin 1,000, 1,200. Tapi yang mahal ada sampai 10,000. 10,000. Jadi orang tanya pada tuan haji, macam mana tu? Macam mana tu maknanya pakej mahal, pakej murah ni. Yang badal haji lah, orang dah badal, maknanya orang ganti lah kan. Orang mana upah orang haji, upah haji. Kata yang mulia Ustaz Abdul Aziz yang ada tamu haji tu. Dia kata sebenarnya kalau ikut badal haji ni kena bayar sama dengan harga haji kan. Sebab orang tu pergi kan, orang tu pergi. Jadi maknanya tak ada masalah. Jadi bolehlah kita katakan mengikut kemampuan juga kan. Kalau mampu duit banyak tak apa je kan, sedekah lah kan. Sebab ada orang kata Datuk Jamal yang pergi tafakur semalam tu, dia kata ada orang tanya dia kata, Ustaz, ada tak pakej yang mahal untuk pergi haji ni? Kenapa dia kata? Saya malu dengan Tuhan, kata. Saya hadiahkan isteri saya sebutir cincin harga 300,000 kata. Jadi kalau boleh saya nak pergi haji yang pakej mahal pada tu lagi. Nampak? Tuan-tuan, kita tak terfikir 300,000 beli cincin. Tapi itulah maknanya orang kaya sangat mana kan. Rezeki lah dia kan. Jadi tak ada masalah. Yang penting hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah ya. Hati nak kena bersih dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub ya. Dengan berzikir hati menjadi tenang, iaitu hati menjadi bersih insya-Allah. Okey, boleh Alhamdulillah. Okey, itulah sebagai mukadimah pada pagi ni. Kita maaf dah 11.30 dah. Okey, kita sambung kitab kita. Seperti mana yang saya cantikkan tadi, insya-Allah kita di muka surat 347. Sebelum tu seperti mana yang Encik Bakar minta. Maaf Encik Bakar, saya ingat lagi tu sebenarnya. Saya janji Encik Bakar tu nak bagi apa ni, muqarrar tu kan, ataupun sukatan mana nak masuk exam tu. InsyaAllah lepas ni saya akan bincang dengan Ustaz Aziz tanya Ustaz Aziz macam mana dia punya format soalan tu. Kalau semua objektif semualah kita ikut yang tu lah. Tapi yang baiknya ada juga esei kan. Bukan esei maknanya esei ringkas lah kan. Esei satu muka surat kan? Tapi nak marking letih lah saya. Tuan-tuan ada berapa orang, 50 orang kan. Letih pula nak marking. Okey baik Okey baik. Jadi kita teruskan pengajian kita. Okey, ada sebarang soalan tanya tak? Sebelum kita masuk pada ni. Tengok sikit rukan chatting. Okey, tak ada Alhamdulillah. 30 ke atas. 30K tu murah sangat. 500K. 500,000. Dah Jamia 500,000. Tu package mahal. Half, setengah juta. Setengah juta. Okey baik. Tawakal. Tak dengar suara Jamia pagi ni.
Tawakal iaitu anda menyerahkan pada Tuhan segala urusan kehidupan anda di dunia dan di akhirat. Kerana dia tidak mensia-siakan hamba-Nya yang menyerah diri kepadanya, yang menyerah kepadanya. Ha. Dan tidak menyerah kepadanya walaupun seterunya. Dan tidak menyerah padanya walaupun seterunya. Namun dia tidak melupakannya. Dan tidak lalai tentang mereka seperti orang kafir yang menyekutukannya. Apatah lagi hamba-hambanya yang berkhidmat lagi menyerah diri kepadanya. Baik, tawakal dia kata tawakal daripada perkataan wakala, wakil. Nah, tawakal iaitu anda menyerah diri, menyerah kepada Tuhan segala urusan kehidupan anda di dunia dan di akhirat. Nah, kita menyerahkan urusan kita tak. Maknanya kita bergantungan harap pada Allah. Dia ada unsur akidah juga lah. Akidah, ibadah, kan. Kita berusaha, kita bertawakal, kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal. Gitu. Dan bila kita berjaya, kita silentkan usaha kita. Mana kita senyapkan, kita lupakan usaha kita. Okey, baik. Jadi tawakal di situ ada sedikit perbahasan lah. Tawakal ni maknanya penyerahan. Bahawa ni ada seorang sahabat ni nak tahu kisah. Ada seorang sahabat, dia seorang yang jaga SOP. Sangat jaga SOP. Dan dia ikut arahan, kan? Ikut arahan maknanya segi pakai mask, sanitize tangan, ikut arahan. Satu hari orang Ta'ala uji dia, kan? Allah uji dia, dia dengan COVID. Dia pergi musalla, dia pergi surau kata. Di surau tu ada orang positif COVID. Lepas tu lah dapati, jadi semua orang surau tu disuruh buat swab test. Seramai-ramai yang surau swab test tu, yang malam-malam tu, dia seorang je yang kena. Dia seorang je yang kena. Maknanya dia seorang yang positif. Masa positif tu dia tak ada gejala. Dia okey je. Jadi dia pun fikir, sebab apa tuan-tuan? Dia rasa dia, apa yang dia buat, maknanya dia tak pernah tidak mematuhi SOP. Dan dia pergi surau, dia kata dia akan pastikan lepas sembahyang tak lama dia balik. Dia balik awal, kan? Dia tak bercakap dengan orang. Dan setiap kali dia buka tombol pintu tu, dia akan pegang sejadah. Pegang sejadah, pulas, masuk. Ada masa guna kaki. Kan? Maknanya dia pun rasa pelik. Dia kata dah jaga tapi dia infected juga. Dia terkena juga. Jadi dia macam ada timbul tanya-tanya lah, kan. Okey, baik. Saya nak kaitkan dengan tawakal. Sebab itulah dalam Islam kita ada konsep tawakal. Dan jangan anggap bila kita ikut arahan semua kita tak kena. Jangan anggap. Tak boleh kita betul lah pihak berkuasa pun maknanya bila dia keluar kenyataan tu dia tak boleh kata kalau you jaga SOP, you vaksin, you pegang you sanitize, you akan selamat. You akan tak kena. Tak boleh kata gitu. Kita sebab kita orang Islam, kalau orang kafir tak apa kata gitu. Tak. Maknanya kita tak tahu COVID tu tak nampak. Jadi orang Islam sepatutnya dia lebih faham. Dia ada konsep tawakal. Kok mana dia jaga pun kalau takdir Tuhan. Takdir Tuhan mengatakan dia kena COVID, dia bakal kena COVID, ataupun takdir dia begitu, maka dia akan kena. Itu yang kita belajar, kan. Sebab itulah kita pernah belajar kitab ni. Ingat lagi tak yang kita bincang asbab tu, kan. Ada ulama, saya pun tengok surah apa, tapi tak jawab di sini lah. Dia suruh kita fikir, jangan kita lena dengan asbab, tapi tengok musabab tu. Kan. Maksudnya asbab tu macam-macam, kan. Asbab boleh jadi tu macam-macam. Walaupun asbab tak ada. Tak ada asbab, ustaz, tapi musabab ada. Siapa dia? Allah. Nampak? Jadi itu indahnya kita orang Islam, pergantungan dengan Allah. Kalau you kena, you kena. Kalau you takdir kena, you kena, kan. Jadi bila kena, alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah, maksud janggal alhamdulillah, kan. Tapi itulah ungkapan yang paling baik. Maknanya adalah Tuhan nak bagi tu, kan. Dah jaga, dah apa-apa, kan. Kita pun sabarlah.
kita ada konsep tu kan. Jadi kita tak ada, mana orang Islam dia tak sepatutnya stres. Dia stres tapi tak sepatutnya menjadi yang stressful yang teruk. Dia mungkin kecewa tapi tak kecewa sampai dia lupa Tuhan. Sampai dia keluar perkataan yang caci maki Allah. Bukan begitu. Bukan begitu. Sebab dia faham konsep takdir kan. Macam mati kan. Mati ada orang sebab mati. Alah, mati bersebab lah kan. Tapi kadang-kadang tak tahu sebab apa dia mati. Sebab tu dalam Islam ni mati tu bila sampai ajal. Bukan mati sebab. Bukan penyebab dia itu sebenarnya, ajal dia. Yang kita nampak tu sebab lah, memanglah kehidupan kita ada bersebab tapi yang diajar oleh agama kita pergantungan dengan Tuhan. Dan ingat, kalau kita ditakdirkan begitu, begitulah kita. Oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang selamatkan kita, Allah Ta'ala lindungi kita. Ini yang saya rasa kena faham lah kita kena faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat pada kita semua untuk faham. Allah faqihna fid din kan. Allah faqihna fid din. Allah berilah kefahaman yang mendalam dalam agama ini ya Allah. Bila kita faham hidup dunia ni sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Jadi kita bekerja untuk akhirat, bukan bekerja untuk dunia. Okey, baik. Jadi tawakal tu kita menyerah pada Tuhan segala urusan kehidupan anda di dunia dan akhirat. Tapi serahan tu kena betul lah. Sebab tu lah ulama kata ada beza tawakal dengan tawakul. Tawakul ni dia tak bekerja, tak berusaha, dia berserah je. Tak boleh pula. Tawakal ni maknanya kita, selepas kita berusaha berdoa, kita serah. Macam kita exam lah. Dah baca buku dah. Dah berdoa dah, semua hajat dah selawat dah. Masuk dalam exam, alhamdulillah lancar je. Ingat je apa yang kita buat. Sebab di sana Allah Ta'ala pun ada mengatakan bahawa dia akan bagi ikut apa yang kita usahakan. Tapi boleh berlaku juga kan, masuk exam blank. Masuk exam tak ingat boleh berlaku. Sampai habis exam blank, menangis jadi tawakal kan. Sebab itulah saya ingat lagi Fazil Khan Ustaz kata, kalau anak dia study rajin, tiba-tiba result tak bagus kan, ataupun kurang bagus, dia okey je kan, sebab dah berusaha. Tapi kalau tak berusaha yang dia marah. Kalau tak berusaha dapat result teruk, itu dia marah. Okey. Kerana dia yang Allah tidak mensia-siakan hamba-Nya yang menyerah padanya. Allah Ta'ala tak sia-sia, Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala gembira kalau kita serahkan urusan kita pada dia. Ya Allah, aku dah berusaha dah. Macam kita pergi balik kampung lah kan. Ni ramai balik kampung ni. Tahniah lah pada yang balik kampung. Bila dia dah berusaha, kita dah kunci rumah kan, dah okey semua, gerai dah apa semua. Lepas tu balik kampung. Dah beritahu polis semua dah Jadi balik semua tengok rumah dipecah masuk oleh orang. Itu kan. Ataupun something berlaku lah di rumah tu. Jadi kita nak cakap apa? Kan? Kita dah berusaha, bertawakal. Apa yang berlaku kita terima. Lepas tu lah sebaik-baik urusan kita ni redha kan. Yang paling tinggi redha. Meredai apa yang berlaku. Sebab apa yang berlaku tu takkan berlaku biiznillah. Illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah. Baik, dan dia tak menyerah kepadanya. Dia tak menyerah kepadanya Allah walaupun seterunya. Namun dia melupakannya dan tak lalai tentang mereka seperti orang kafir yang menyekutukannya. Apatah lagi hamba-hamba yang berhemat lagi menyerah diri padanya. Jadi Allah Ta'ala ni dia tidak mensia-siakan hamba-Nya yang menyerah diri kepadanya. Dan tidak menyerah padanya. Dia tak sia-siakan. Walaupun seteru dia, musuh Allah. Namun dia tidak akan melupakannya. Tak akan lupa dan tak lalai tentang mereka seperti mana orang kafir yang menyekutukannya. Dia takkan lalai. Apatah lagi hamba-hambanya yang berkhidmat lagi menyerah diri. Lagilah orang yang berkhidmat pada Allah Ta'ala. Kan? Sebut semua selawat Nabi kan. Ni mesti selawat ni kan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan hukum cinta Allah dan Nabi wajib. Kan? Kita dah bincang kan. Hukum cinta Allah dan Nabi adalah wajib. Dan ada ayat yang mentahdidkan ataupun yang mengancam kita. Kalau tak letak Allah dan Rasul tempat yang pertama dalam hidup kita, Allah Ta'ala kata fatarabbasu, tunggulah sehingga didatangkan urusan dia. Hatta yati Allah bi amrih. Maka ulama dia bila tafsir perkataan fatarabbasu tu, dia kata tunggu apa? Tunggu
bi'uqubin, dengan hukuman ajilah wa ajilah atau ajilah, cepat atau lambat. Kadang-kadang saya nampak, ni saya nampak lah mungkin saya tak betul juga. Saya nampak COVID ni kadang-kadang dia boleh jadi peringatan Allah kepada kita kan. Supaya meletakkan Allah dan Rasul di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada diri kita. Allah dan Rasul mesti lebih dicintai daripada ayah kita, mak kita, anak kita. Dan yang ketiga, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada segala-galanya. Daripada bisnes kita, daripada rumah kita, daripada apa lagi, pengajian kita, apa lagi nak Allah dan Rasul tak? Dan itu perlu dibuktikan, dibuktikan kan. Orang yang cinta Nabi mesti bukti. Apa bukti dia? Bukti dia, ustaz, saya istiqamah dalam tafaqquh fid din. Dah okey lah, betul lah kan. Setiap hari satu Ahad ada kan, satu Ahad ada. Walaupun anak balik kampung pun ada juga, tak excuse. Kadang dia tangguh, tak apa tuan. Kadang-kadang kita tangguh kelas kan, ada, no problem, tak masalah. Okey, boleh itu dah tawakal. Jadi lepas ni kita ambil lah konsep tawakal ni, maknanya lafaz dia macam ni. Kan macam doa kita tinggal rumah lah kan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Semalam dalam pengajian tafaqquh fiddin yang haji tu, memang ada hadis tentang Nabi menyarankan bila kita keluar dari rumah, kita baca surat ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi ni macam perlindungan juga lah kan, kalau syifa juga. Mana keluar rumah tu, dan juga dia kata bismillah, baca bismillah. Keluar rumah baca bismillah, dan bila duduk dalam kereta kenderaan tu, duduk, dia sebut alhamdulillah. Itu kaedah-kaedah dalam agama lah Jadi mudah-mudahan kita boleh amalkan lah, insya-Allah. Okey, baik alhamdulillah. Okey. Nanti kita rehat pukul 10 kita rehat kejap. Bagi peluang kawan-kawan kita yang belum sembahyang duha lagi. Okey, zuhud. Masuk zuhud pula. Zuhud dah bincang sebelum ni kan. Banyaklah dia ulang balik zuhud. Ni ringkaslah. Zuhud kata bersifat zuhud itu benci terhadap sesuatu, yakni dunia yang merintangi atau menghalangnya daripada Tuhannya. Kerana diketahuinya bahawa dunia itu sebagai tempat orang yang tidak mempunyai negeri. Bersifat zuhud benci pada suatu, yakni dunia yang merintangi dan menghalangnya daripada Tuhannya. Jadi dia kata zuhud ni adalah tak suka pada dunia yang merintangi, yang menghalang dia daripada Allah. Maknanya dunia yang melalaikan lah. Dunia melalaikan. Contohnya berniaga. Dengan sebab berniaga, kita lewat solat selalu. Kadang-kadang tu tak apalah selalu. Disebabkan bekerja, kita lewat solat 5 waktu. Disebab. Disebabkan keluarga, kita tidak buat yang terbaik ketika solat. Itu berada di masjid kan. Maknanya taklah mesti semua waktu, ada masa-masa waktu. Siang dah kerja, malam saat maghrib isyak ada di mana? Di rumah Allah, Baitullah. Baik, kerana diketahuinya bahawa dunia ini ialah tempat orang yang tidak punya negeri. Dunia ni sifat dia tempat orang yang tidak ada negeri. Dia bukan kekal. Baru ni ada kawan-kawan tu dalam tazkirah dia kata, hari ini dia kata dunia adalah realiti kan, dan akhirat ada cerita. Terdengar cerita tak cerita? Cerita orang yang berjaya cerita. Tapi esok ingat, bila kita mati esok, barzah ataupun akhirat itu adalah realiti, dan dunia ni adalah tinggal cerita je. Kan? Betul juga maknanya kan. Sekarang kita dengar cerita-cerita, tapi cerita yang terdengar tentang akhirat tu akan jadi realiti kita. Ni dunia yang realiti sekarang ni akan tinggal cerita je. Jadi janganlah kita terpesona dengan keduniaan. Sebab dia bercorak sementara.
Okey, baik. Dunia tempat orang yang tidak mempunyai negeri dan harta. Bagi mereka yang tidak punya harta. Dunia tempat orang tak ada negeri, ini adalah negeri dia. Dan harta tempat orang yang tidak punya harta di dunia ni. Dan ia diumpamakan sebagai bangkai yang busuk. Ingatlah kita bincang kan. Bangkai yang busuk. Dunia macam mana bangkai busuk? Dunia yang bangkai busuk ni dunia yang melalaikan. Dunia yang menjauhkan kita pada Allah. Tidak membesarkan nikmat Allah dan bersyukur terhadap segala nikmatnya. Tidak membesarkan nikmat Allah. Dia tak sebut alhamdulillah kan. Membesarkan nikmat Allah. Kan dah bincang sebelum ni kan, ada kalam hikmah yang mengatakan bahawa kita diberi oleh Ta'ala rezeki. Kan? Tetapi dia kata rezeki yang kita dapat tu tidak dapat menandingi dengan ucapan alhamdulillah yang Allah campakkan di hati kita. Maksudnya gini, maksudnya kalau kita dapat nikmat dan kita nampak, kita fikir terus, oh nikmat ni datang dari Allah, kita pun kata alhamdulillah. Allah yang ilhamkan pada kita. Sebenarnya nikmat menyebut alhamdulillah tu, sekiranya diamat-amati, lebih besar lagi daripada nikmat yang dia dapat. Apa dia dapat? Anak, rumah, kereta, isteri, bisnes, package apa? Semua tu tidak dapat menandingi ucapan alhamdulillah, yang mana besar punya impak dia. Itu yang saya kata tu. Ada orang kena COVID sebab alhamdulillah kan. Dan sebab dia nampak apa yang Tuhan bagi tu baik belaka. Baik belaka. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa kurhun lakum kan. Dan Quran pun, surah Baqarah pun ada sebut kadang-kadang apa yang kita tak suka tu baik untuk kita. Sebab Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang apa yang kita suka tu rupanya tak baik untuk kita. Tak bagus. Jadi baik dan tak baik tu kena tengok daripada kaca mata Islam. Daripada sabda Nabi dan juga daripada firman Allah. Sebagai pedoman kita. Pedoman untuk kehidupan kita, insya-Allah. Okey, baik. Sambung lagi. Dunia bangkai yang busuk, ia membesarkan nikmat Allah. Dia besarkan nikmat Allah. Tadi kan dia menyebut Allahu Akbar tadi. Dan juga membesarkan, dia nampak nikmat Allah bagi ni. Kalau bagi kuih dengan dia, nampak Allah yang bagi. Tapi terima kasih juga kan. Terima kasih. Tapi alhamdulillah tu ya Allah, rezeki Tuhan bagi. Nanti kita ya Allah, memang nampak jiran yang bagi kan. Jiran aku ni baik sungguh lah mana bagi semua. Tapi di sudut hati kita kena fikir, haza min fadli rabbi. Ini daripada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan padaku. Untuk menguji aku sama ada aku kufur ataupun syukur. Kan? Rezeki tu. Makin dekat makin jauh. Okey. Ia membesarkan nikmat Allah dan bersyukur terhadap segala nikmatnya. Syukur nikmat Allah serta memuji Allah kerana ia tahu nikmat Allah itu tidak terkira banyaknya dan tak dapat disebut perniagaannya. Ia membesarkan nikmat Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat serta memujinya. Mana syukur dan kita puji Allah kerana ia tahu Allah tidak akan terkira, Allah itu tidak terkira banyaknya nikmat Allah Ta'ala tu. Dia tahu nikmat Allah Ta'ala tu banyak sangat dan dia tak dapat menyebut perhinggaannya. Okey, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang jadi dari zuhud ni bukanlah orang kata tinggal dunia, tidak. Orang yang ambil dunia tapi ambil sekadarnya, ambil untuk, bukan untuk bermewahan, untuk taqarrub ila Allah, diri dia dekat dengan Tuhan. Makin dekat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak terkira. Kerana dia tahu nikmat Allah Ta'ala tak terkira banyak sangat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu, jika kamu mengira-ngira nikmat, maka kamu tak akan dapat menyebut perhinggaan dia. Tak ada. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi
Okey, 9.49, 48. Jadi okey, saya tengok ada soalan tanya tak? Ada pandangan-pandangan lagi bawa? Saya tak nampak ada duduk tepi. Dia punya ni buat tepi live ni. Baca sikit kalau ada. 50k. Ustaz periksa online ke? Harap dapat buat kelas. InsyaAllah kelas face to face kan. Online ni boleh diru. Boleh niru. Online saya face to face insyaAllah biiznillah. Kita berdapat sempat. Kamari Ali, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam. Nur Aini, Waalaikumsalam sahabat. Okey, Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Ada 30 orang views, 23 orang komen, 12 orang reaction dan 12 share. Okey, jadi saya rasa kita berhenti sekejap ni. Kita berhenti sekejap pukul 9.50 ni. Kita mula balik pukul 10. Boleh. Kita mula balik pukul 10. Bagi peluang untuk solat duha sekejap dan juga berehat. Okey, wallahu a'lam.
Okey, alhamdulillah. Kita kembali bersiaran dalam Tafakkur Fiddin pada hari Sabtu, hari Ahad pukul 9 sampai pukul 10.30 bersama saya Dr. Hilmi Mak Said dalam subjek tauhid Aqidatul Najin, dan kita dah masuk pada muka 348. Baik. Okey, kita pergi pada seterusnya, iaitu di antara nikmat-nikmatnya di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Okey, baik. Kita dah bincang sebelum ni tawakal dan zuhud. Tawakal dan zuhud ni benda penting dalam Islam, iaitu konsep tawakal, konsep penyerahan pada Allah. Jadi bila kita dah buat yang terbaik, dah berusaha, dah berdoa, kita serah pada Allah. Sekiranya dia berjaya, alhamdulillah. Sekiranya tak berjaya, alhamdulillah juga. Kan? Dan kita yakin bahawa apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Kan? Walaupun kita tidak rasa seronok, tidak seperti mana yang kita harapkan. Cuma kita dah berusaha dan kita bertawakal. Baik. Kemudian zuhud. Zuhud tadi dia kata dia benci terhadap perkara di dunia ni yang menghalang dia dengan Allah. Apa saja benda dia bentuk penghalangan dengan Allah Taala, maka dia tak suka. Betul lah, kita kena pastikan dunia ni apa kita buat, benda yang mendatangkan kebaikan akhirat. Maknanya apa saja ilmu yang kita pegang, yang kita telusuri, yang kita belajar, kan, ilmu-ilmu bentuk sains, kejuruteraan, tapi akhir sekali kita nampak Allah, kan, kita nampak Allah yang hebat. Itu ilmu-ilmu yang bagus, dunia yang baik. Adapun dunia yang melalaikan adalah dunia yang disebutkan sebagai bangkai, yang mana tidak membesarkan nikmat Allah, kan, tidak bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan tidak muji Allah. Bahkan orang yang hebat ni dia besarkan nikmat Allah, maka atas nikmat. Sebab tu dah sebut alhamdulillah, kan. Bila kita tengok orang yang berucapan, kan, ada mengucapan tak mula bismillah pun ada, kan. Tiba-tiba je cakap terus, kan. Beri salam cakap terus. Dah sebut, terlupa sebut alhamdulillah, kan. Jadi orang yang ingat Allah ni dia akan sebut bismillah, alhamdulillah, maknanya. Baik. Dia membesarkan nikmat Allah dan bersyukur segala nikmatnya serta muji Allah, kerana ia tahu nikmat Allah tu tidak terkira banyaknya dan tak dapat disebut penghinggaan. Nikmat Allah ni tak nampak, kan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira tak cukup. Tak cukup apa? Tak boleh nak kira banyaknya, Baik, okey, masuk pada di antara nikmat-nikmatnya. Okey, di antara nikmat-nikmatnya lagi adalah nikmatul ijad, itu nikmat mengadakan daripada Adam kepada wujud. Nikmat Allah Taala adakan, kan. Kita ni lahir di muka bumi ni, kan. Nikmat kita ada di muka bumi ni. Nikmat ijad dia panggil. Ijad ni ada, Yang ni nikmat mengadakan daripada Adam kepada wujud. Adam tak ada. Adam. Adamun. Tak ada. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam tu alif lam mim. Kalau Adam ni dia ain. Adamun. Maknanya ghairu maujud, tidak ada. Tidak ghair maujud, ada. Baik, nikmat Tuhan jadikan daripada tiada kepada ada. Gitu. Nikmat kita, kan. Sebab itulah kata bersyukurlah pada mak ayah kita. Terima kasih pada mak ayah, sebab mak ayah kita ni sebab kita ada, kan. Jadi kita syukur pada mak ayah disebabkan dia ada, kita ada. Kalau dia tak ada, kita pun tak ada, kan. Gitu maknanya. Itu jadi Tuhan jadikan sebab gitu, maknanya. Baik, jika tidak kerana kurnia Allah, maka tetaplah anda Adam untuk selama-lamanya. Kan? Betul kalau kita bincang dalam bab sperma, kan. Sperma dengan ovium tu, kan. Maknanya zigot-zigot tu, kan. Bila air mani tu keluar, maknanya sperma dan air mani tu dia akan survive, kan. Berapa ramai tu, kan. Last sekali satu je, kan, yang akan survive. Jadi maknanya kita terpilih lah di kalangan zigot-zigot tu. Kita terpilih, kan, menjadi orang yang ada. Jadi syukurlah kita ni ada di muka bumi ni, kan. Kalau tak, kita tak ada pun, kan. Kita yang terpilih, the chosen lah, mana terpilih. Maka tetaplah anda Adam. Kalau Tuhan tidak, bukan kerana rahmat Allah, orang tak pilih orang lain, tak adalah kita. Tak adalah Hilmi, kan. Saya, mana, tak adalah Hajar Jamilah, tak adalah Cik Bakar, kan. Cik Azizah, kan. Puan Azizah, tak ada lah. Antaranya lagi nikmat tawali imdad. Itu nikmat pertolongan berterusan. Allah Taala tolong kita berterusan,
Jika tidak, nescaya anda binasa. Kalau Tuhan tak tolong ni, lama dah kita ni binasa kan. Lepas tu kadang-kadang kita sebut apa ni? Kita sebut dengan izin Allah kita kata semoga Allah Taala pemudahkan urusan kita. Sebenarnya Allah Taala ni sentiasa mudahkan urusan kita. Kan? Sentiasa mudahkan urusan kita. Kalau Tuhan tak mudahkan urusan kita, lama dah payah kan. Susah. Tapi kita highlightkan bila kita nak kan. Kita nampak yang tu. Sebenarnya banyaklah kan, kita boleh bangun hari ni, kita boleh bercakap macam ni, kita boleh beronline itu semuanya atas izin Allah dan nikmat itu berterusan. Kita minta dia berterusan. Itu nikmat pertolongan yang berterusan. Jika tidak ada pertolongan berterusan ni, kita akan binasa lah. Di antaranya lagi, anda dijadikan layak berkhidmat pada Allah. Kita ni layak jadikan berkhidmat Allah. Sebab tu tadi yang kita baca kalam hikmah tu kan, yang dia kata tu, jangan sangka bahawa amalan kita buat ni sebab kita, tapi sebab kasih Allah. Allah kasih pada kita. Itu maksud dia. Jadi kita berkhidmat pada Allah kan. Kita pula nak buat sembahyang semua, kita berkhidmat kan. Allah pula dia dikasih pada kita untuk mudahkan urusan kita, yang dapat tadi nikmat tu. Di antaranya lagi, anda layak, kita layak berkhidmat pada Allah. Bila kita dapat apa, buat kebaikan tu, dan Allah Taala izinkan berlaku, itu dah nampak bahawanya kita ni, bagi Allah Taala nampak kita ni layak untuk berkhidmat pada dia. Jika tidak, saya anda tidak berkelayakan untuk mentaati Allah dan berkhidmat padanya. Jika tidak, kalau bukan pilihan Allah tu, maka kita tak layak untuk mentaati Allah dan berkhidmat pada Allah. Jadi kena fahamlah kan, faham dan sentiasa alertlah syukur. Bersyukur pada Allah Taala kita terpilih, bersyukur pada Allah Taala kita jadikan orang yang berkhidmat pada dia kan. Kadang-kadang kita nampak kita rasa kita hebat tak, kita rasa dia lah kena terima kasih pada kita kan. Aku bagi dia duit bulan-bulan, patutnya dia terima kasih pada aku. Apa salah aku terima kasih pada dia? Betul tuan. Tapi sebenarnya Nabi ni disuruh kita tengok sudut lain pula. Sudut lain kita bersedekah. Sebenarnya peluang untuk bersedekah tu datang daripada asnaf. Mereka yang ada. Sebab mereka ada lah, kita ada peluang bersedekah tak. Jadi mereka tu kita terima kasih kepada dia. Terima kasihlah dengan sedaknya ada awak ni, saya boleh bersedekah. Kan. Itulah pandangnya, mana rendah dirinya kita lah. Kita boleh kata gitu juga. Kita boleh kata kita selama ni bagi dia, dia sedar tu. Boleh juga kan. Tapi kita milih untuk yang ulama sebut tadi kan, iaitu kita diamkan nafsu kita kan. Mana kita tak, Allah Ta'ala lah yang bantu kita sebenarnya, yang menjadikan kita layak berkhidmat pada dia. Jika tidak, nescaya anda tidak berkelaikan untuk mentaati Allah dan berkhidmat pada Allah. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala tu kan, kalau bukan kerana tawali imdad tu kan, kita mungkin tak dapat maknanya join maknanya. Okey, baik itu di antaranya. Okey, ada soalan tanya tak? Soalan sebelum kita ni. Lagi soalan tak? Tengok bawah kejap. Waalaikumsalam, Zaitun Husin. Apa masuk Zaitun Husin? Assalam. Okey, Puan Zaitun Husin tak pasti masuk. Nama-nama ni ada yang tak kenal muka muka kenal tapi nama. Start PSA online atau apa. Okey, kita pergi seterusnya syafaqah. Syafaqah. Okey, syafaqah. Syafaqah berarti kasih sayang terhadap segala makhluk Allah. Syafaqah ni berkasih sayang terhadap segala makhluk Allah kan. Segala makhluk Allah kita berkasih sayang kan. Yang biasa kita nampak ni kucing lah, makhluk Allah kan. Kucing berkasih sayang. Ada orang beli kucing. Bela kucing. Saya pergi ke pantai, ke Padang semalam pergi ke pagi mana, pas semayang, semayang sekeluarga waktu pergi pagi, tengok ramai orang pergi pantai ni, jogging apa semua. Ada dua orang budak perempuan dia buat kucing. kucing warna hitam. Jadi kucing tu tak lari mana, duduk dengan dia mana kan. Jadi kucing pun ialah, walaupun makhluk binatang ni tak ada akal kan, tapi yang taklah ciptakan dia nafsu dan dia mentaati kan.
dia mentaatilah perintah tuan dia kan. Kan duduk dengan tuan dia kan, tak ke mana-mana, tahu tempat pantai kan. Itulah. Itu baru syafaqah lah, ada perasaan kasih sayang pada binatang. Baik, syafaqah adalah kasih sayang terhadap makhluk Allah kerana diketahui bahawa Tuhan mengeluarkan sesuatu daripada Adam kepada wujud adalah dengan ikhtiarnya. Tuhan Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu daripada Adam, daripada tak ada kepada ada, adalah dengan ikhtiarnya, dengan pilihan Allah. Dia nak macam tu. Dan diberikannya berbagai-bagai imdad atau pertolongan darinya. Dan diberikan banyak pertolongan kan, imdad. Diberikan Allah Ta'ala mengadakan sesuatu daripada Adam kepada wujud, tak ada kepada ada, dengan ikhtiar dia, dengan kuasa yang dia ada. Dan diberikan juga imdad, itu pertolongan darinya. Maka Allah Ta'ala beri pertolongan terus. Tak ciptakan dan tolong kan, tak tolong kan. Ada bantu Allah Ta'ala tu ada sentiasa lah. Dijadikan dengannya hikmatnya, hikmahnya. Betapa pula ia tidak mengasih sayang kejadian Tuhannya yang sendirinya, yang sendirinya mengasihinya, dan teristimewa pada saudaranya yang mukmin, yang mana keimanan seorang itu tidak sempurna sehinggalah mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Okey, baik. Dijadikan dengan hikmatnya. Okey, apa yang berlaku tu tak jadikan dengan hikmah. Betapa pula dia kata ia tidak mengasihi dia, berapa tu? Kenapa dia tak kasih sayang kepada Tuhannya yang sendiri mengasihinya, teristimewa pula saudaranya yang mukmin, yang mana keimanan mereka itu tak sempurna sehingga dia mengasihi. Maknanya orang Ta'ala jadikan nikmat tu, maka kita kena kasih sayang Allah Ta'ala lah kan. Sebab itulah hukum cinta Allah dan Rasul wajib. Hukum cinta Allah dan Rasul adalah wajib. Yang kita bincang tadi kan. Dan kita pula kalau kita tidak menyayangi sahabat kita, maka tak sempurna iman kita si Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi maknanya yang pertama, konsep pertama, kita kena ingat Allah dan Rasul, cinta kita yang paling utama. Turun isteri kan. Mak kita lelaki, mak dulu. Perempuan isteri, anak-anak. Itu dia punya jalur dia. Jalur syafaqah tu macam mana. Dia kata buat apa pula mana dia tak sayang pada mak, sebab mak lah yang sebabkan dia kita ada kan. Cuma keimanan lah keimanan. Macam mana keimanan dia. Okey, dan tak sempurna iman seorang tu sehinggalah dia mengasihi sahabat-sahabatnya seperti mana kasih dirinya. Kita pula tak sempurna iman kita kan, kalau kita letakkan sahabat kita orang yang kita kasih. Jadi dia ada macam ni kata-kata kan, Allah dan Rasul dengan juga sahabat. Sahabat ni pula kita kena menyayangi dia kan. Selagi mana dia akur pada perintah Allah. Okay. Dan kita pula iman kita tak sempurna kan. Sebab itulah tidak sempurna iman seorang tu sehinggalah Allah dan Rasul jadikan yang paling utama kan. Dan juga tak sempurna iman tu bila dia kenyang sedangkan jirannya lapar. Nampak? Ada kaitan dengan jiran pula. Ada kaitan dengan jiran, dengan jiran kita. Ada kaitan dengan sahabat. Jadi maknanya kita ni hidup harmoni kan. Semua ada orang. Baik. Okey, habis tu dari syafaqah. Jadi kesimpulannya syafaqah ni adalah kasih sayang. Kita harusnya berkasih sayang lah. Kan, kasih sayang. Tapi kasih sayang tu ada batasan dia, kan? Batasan ikut perasaan yang agama anjurkan ya. Jangan buat benda-benda yang boleh menjadikan kita berhaka kepada Allah SWT. Okey. Okey, baik. Okey, masuk tawaduk. Tawaduk pula. Okey, cuba baca dulu. Cuba baca tawaduk. Cuba baca. Tawaduk.
Okey. Okey, seterusnya sifat tawaduk. Tawaduk ni perkataan wada'a. Wada'a makna letak ataupun tunduk, kan. Tawaduk, tunduk. Tawaduk kepada Allah, tawaduk di sini ialah tidak membawa kepada maksiat, seperti anda tawaduk kerana keduniaan seorang ataupun kemegahan seorang dari kalangan yang bermaksiat. Okey, tawaduk ni dia kata tawaduk pada Allah, tawakal tu pada Allah. Tawaduk di sini ialah tidak membawa kepada maksiat. Maknanya tak ada bawa pada maksiat lah tawaduk ni. Tawaduk tu bukan jalan maksiat lah. Seperti anda tawaduk, seperti dia kata awak mentawaduk kerana keduniaan seorang ataupun kemegahan seorang dari kalangan yang bermaksiat. Okey, sekali lagi. Tawaduk kepada Allah, tawaduk di sini ialah tidak membawa kepada maksiat. Tidak bawa maknanya tawaduk. Tawaduk ni maknanya rasa rendah hati kepada Allah Ta'ala dan tidak bawa kepada maksiat. Seperti anda tawaduk kerana keduniaan seorang, seperti ketika tawaduk dunia, ataupun kemegahan seorang daripada kalangan yang bermaksiat. Okay. Demikian setengah daripada kesempatan sifat ubudiah yang dipuji. Itulah sifat sebagian. Okey, baik. Hendaklah anda bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Tuhanmu dalam hidupmu yang singkat ini. Hendaklah anda bersungguh-sungguh, kan. Mana kita serius lah. Kita serius berkhidmat kepada Tuhan. Panggil apa? Mujtahid. Mujtahidah. Mana lelaki mujtahid. Dia kata hendaklah bersungguh-sungguh, kan. Kita tak tahu kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia, kan. Tak tahu. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin lambat lagi. 10 tahun lagi, pastinya semua orangnya akan mengasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu yang pasti. Baik. Hendaklah anda bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Tuhanmu dalam hidupmu yang singkat ini. Dia kata, kita cubalah berkhidmat pada Tuhan kita. Makna berkhidmat Tuhan ni maknanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tinggalkan larangan Allah. Itu itu dia katakan bersungguh-sungguh. Ini singkat ini, singkat. Dan hendaklah anda menyembanyakkan dengan berbagai-bagai ibadat dan amalan ketaatan siang dan malam selama usiamu pendek itu. Dia suka banyaklah sembahyang sunat. Itulah, kadang-kadang nampak orang tinggal sembahyang sunat ni biasa tak, tinggal sembahyang zikir, tinggal sembahyang sunat. Sembahyang malam tu memang agak cabak lah, kan. Kecuali yang bangun awal tu. Tapi kalau dalam sembahyang lain tu mana, kan, kita kena faham gitu lah. Mungkin umur macam kita lain lah, kan. Umur macam saya, umur dah 50 tahun mana, kan. Ajar-ajar pun dah 60 tahun, 70 tahun. Mana, kan. Kalau benda tu dah yelah, kalau macam tu tak sedar tak tahulah, kan. Tapi kalau yang remaja-remaja ni, muda-muda ni, tak nampak benda tu, kan. Dia tak nampak kepentingan dia buat yang terbaik. Kan. Macam sembahyang sunat 4 rakaat lepas isyak tu, kan. Yang dua-dua buat tu. Itu benda tu bukan semua lah, mana, kan. Bukan semua orang. Biasa dia perlu juga berilmu dan perlu juga dengan kepahaman dia, kan. Dia faham. Depan aku hidup dunia ni takkanlah pagi kerja balik kerja je, kan. Contohnya. Ataupun takkanlah asyik nak main je, main golf sama, kan. Ataupun nak bersikal sama. Sekarang ni mesti nak bersikal, kan. Ramai nak bersikal sekarang ni. Tengok. Oi, saya kalau jalan pergi pekan tu, sepanjang jalan tu ada orang bersikal, Pun ada geng-geng sahabat-sahabat di Kota Sah pun ajak. Kata, Ustaz, jom kita bersikal, Saya bersikal pun tak ada. Mana nak naik, kan. Tapi ialah tujuan dia baguslah, kan. Kalau grup masjid ni buat macam tu baguslah. Tujuan dia apa? Untuk program masjid, program surau, dan juga meramaikan orang datang ke masjid, ke surau. Boleh selitkan dengan usul-usul dakwah.
Baik, jika anda andaikan usia anda itu 100 tahun, ianya terlalu pendek. Tidak sampai seperempat hari. Akhiratnya hanya 10/10 daripada hari akhirat. Jika anda andaikan usia anda 100 tahun, ianya terlalu pendek. Tak sampai 1/4 daripada akhirat. Akhirat kan dia banyak tahun dia. Hanya 10/10 hari akhirat saja. 10/10 je. 1 tahun tu. Allah. Anda perlu memberi perhatian kepada perkara yang mendatangkan faedah di akhiratmu. Jika dalam keadaan kita tingkah lakumu seperti firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Okey, sabarkanlah dirimu dengan mereka yang bermohon pada Tuhan mereka pagi dan petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina. Disuruh kita bersabar kita dengan orang yang bermohon pada Tuhan. Mereka pulang dan mereka pagi dan petang. Mereka pagi dan petang semata-mata mahukan keridaan Allah. Bermohon pada Allah waktu pagi dan petang. Okey, baik. Demikianlah anda patut kata kerjakan pada setiap hari. Itulah rutin kita setiap hari. Sehingga datang yakinmu, itu matimu, yang dengannya dapat melihat kesempurnaan Tuhan. Itulah kita buat setiap hari kata, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Dan insya-Allah lah mana kita akan dapat kata semata-mata mahukan kehendak Allah. Kerana kita buat kehendak mencari redha Allah. Allah redha pada kita. Itulah yang paling tinggi, redha. Yang keduanya sabar apa semua kan. Allahu Akbar. Okey, tabirkan ni. Demikianlah anda patut kerjakan setiap hari sehingga datang yakinmu untuk matamu. Demikianlah orang patut kerjakan setiap hari. Demikian anda patut kerjakan setiap hari sehingga datang yakinmu, itu matimu dengannya dapat melihat kesempurnaan Tuhan pada seluruh hamba-Nya yang mukmin di akhirat. Okey, jadi dia kata kita ni setiap hari lah kena beramal soleh lah maksudnya. Cuma tuan-tuan bila beramal soleh ni tu kan, antara yang package mahal haji tadi kan. Maknanya antara perkara yang saya biasa pesan adalah jangan terlibat dengan Facebook lah. Facebook untuk respon tak apa. Mana kita update dalam Facebook, upload tu, itu saya rasa kurang bagus lah. Kita upload gambar-gambar kita di Mekah lah mana, seolah-olah kita tunjukkan kita hebat. Orang lain tak pergi Mekah, kita pergi Mekah dah. Contohnya kan. Saya pun semalam dipahamkan dalam travel art code tu kan, siapa yang dijadualkan pergi tu dan masalah COVID, katanya insya-Allah ada orang mereka yang dah bayar ni kita akan bantu untuk pergi. Cuma kos tu kos. Rupanya kos yang terkini untuk yang biasa-biasa saja ni adalah 9,000. 9,000 mungkin 20,000, 6,000, 7,000 kan. Sekarang ni 9,000 kos pergi umrah 9,000 sekarang ni. Lepas tu masalahnya pergi umrah tu dia ada dua ada email kan, dia kos dia dia maknanya dia boleh pergi pula ke buat umrah tu tak tahu berapa kali ada kata dua, Allah alam, sekali. Tapi jangan serugi pula kan. Kalau kita cerita orang, mana lama tak nampak, katanya. Wah, kau pergi umrah. Bila kau pergi? Minggu lepas. Mana lepas daripada lantas tu. Tu dia pun rasa bangga kan. Orang tanya dia. Rasa bangga. Rasa bangga, rasa riak, rasa takabur kan. Sebab kita pergi, orang lain tak pergi lagi, kita dah pergi dah. Jadi tak nak macam tu lah mana kan. Itu tak bagus lah.
Okey, dan kena tambah dan kemudian balik pada Saudi ataupun ni Arab Saudi ni dia kena kuarantin. Kuarantin. Kuarantin pula alhamdulillah boleh di rumah kan. Cumanya segi itulah kalau nak pergi tu kalau boleh buat yang apa tu? Kuarantin tu boleh di rumah okeylah kan. Di rumah. Tapi sebab majikan pula kan tengoklah dia punya undang-undang apa ni? Cuti tu. Okey, last paragraph ni. Demikianlah anda patut kerjakan setiap hari sehingga datang yakinmu, iaitu matimu, yang dengannya dapat melihat kesempurnaan kasih Tuhanmu. Mana amalan soleh ni kita kena buat setiap hari, istiqamah. Buat lagi kalau Taufaq Fiddin setiap minggu kena buat. Sembahyang berjemaah, baca Quran. Dia yang istiqamah ni mana setiap hari dia buat. Demikianlah anda patut kerjakan setiap hari hingga datang keyakinanmu. Datang yakin. Iaitu matimu yang dengannya dapat melihat kesempurnaan kasih. Bila kita mati dapat tengok. Oh, Allah Ta'ala beri nikmat tengok kasihnya. Beriman. Hendaklah anda bersifat dengan sifat yang dimiliki. Hendaklah anda bersifat dengan sifat yang dimiliki khiyar khalq atau sebaik-baiknya makhluk. Maksudnya ialah Nabi kita SAW. Kerana pada dirinya terhimpun segala perangai yang terpuji, yang tak dapat pada semua orang lain. Ia adalah sebaik-baik makhluk. Ia adalah sebaik-baik makhluk. Atau sebaik-baik makhluk maksudnya ialah Nabi SAW, kerana ia berdirinya terhimpun segala perangai yang terpuji dan tidak terdapat pada semua orang. Ianya adalah sebaik-baik makhluk yang secara mutlak. Mungkin yang dimasukkan ialah para anbiya alaihi salatu wassalam. Kerana mereka adalah mungkin yang termasuk dia para anbiya. Baik makhluk. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Yang teraula ialah setiap orang yang sabit menjadi pilihan walaupun dibanding dengan orang yang kurang padanya. Yang menjadi pilihan lah kan. Mungkin ada orang lebih hebat pada dia tapi dipilih dia kan. Dipilih dia. Okey. Sebaik-baik makhluk itu mencakupi Nabi kita Muhammad dan para anbiya, para ulama dan syuhada. Mencukupi Nabi Muhammad SAW dan para anbiya dan para ulama, para syuhada, para awliya, para zahid, para ubad. Zahid tadi yang zuhud tadi. Ubad ni mana ibadatkan Allah. Jadi perbicaraan di sini mengenai orang-orang bersorangan dan segala jenis kebajikan. Di antara manusia ada mempunyai mujahadah seperti Nabi SAW. Setengahnya pula bermujahadah sesungguhnya berkuasa mujahadah ini daripada mujahadah para anbiya alaihi salatu wassalam, sehingga ia pula berkuasa mujahadah seperti mujahadah ulama, dan kiaskanlah seterusnya. Okey, itu sejadah. Baik, mujahadah dengan bimbingan syekh di kalangan arifin lebih bermanfaat kerana menuntukkan kata orang. Hal keadaan seorang lelaki pada 1000 orang lelaki lebih bermanfaat daripada wa'az. 1000 orang lelaki terhadap seorang lelaki. Ini kelebihan, cerita kelebihan ni.
Okey. Seorang yang menzalimi seorang syekh yang arif mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, hendaklah menilai dulu sebelum mengambil daripadanya. Jika mendapatinya berjalan mengikut kitabullah dan sunnah, maka lazimkanlah ia serta beradab sopanlah padanya. Semoga terus berjalan dengannya dengan butiran batinnya dari suci dan Allah melorongkan petunjuknya. Okeylah tu. Okey, itu kita berada di tawaduk tadi kan. Ni tawaduk sikit Tadi saya kupas balik tu. Mujahadah dengan bimbingan syekh di kalangan arifin lebih bermanfaat. Kerana menurut kata orang, hal keadaan seorang lelaki kepada 1000 orang lelaki tidak bermanfaat daripada wa'az 1000 orang lelaki pada seorang lelaki. Okey, sini dia menunjuk pada tawaduk lah kan. Sifat tawaduk pada guru ni lah pada orang maknanya. Supaya kita ni lah bila ada macam ada kes tak berlaku dalam WhatsApp ke apa tu di mana dia negeri luar ke. Bila seorang tua tu dia dibicarakan kan. Dibicarakan di mahkamah. Ada 2-3 kes juga orang share. Kemudian yang jadi hakim tu anak murid dia. Kan. Dia tak tahu dah, tak kesan lah. Tapi anak murid dia kenal dia. Jadi dia bicara betul, dia tengok apa tu berlaku, dia nilai. Ini maknanya penilaian bukan sebab guru lah. Dia tengok memang guru tak bersalah kan. Maka dia jatuhkan hukum terlepas tak bersalah. Kemudian dia turun pada court hakim tu, turun dia peluk. Kan, dia peluk, dia cium tangan guru dia. Dia kata kalau bukan sebabkan guru dia pernah rotan dulu kan, maka dia tidak akan berada di tempat lah sebagai hakim. Hakim magistrat. Jadi kita boleh buat kesimpulan daripada tawaduk ni maknanya kita hormatlah kan, hormat pada guru kita antaranya. Walaupun kita mungkin hebat kan, tapi kita nak nampak guru tu kita kena muliakan lagi. Sebab dia banyak bantu kita kan. Betul juga dengan kes kat mana tu dekat UK rasanya tu. Kita pula bila dia dah tua kan, dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia mungkin terlanggar ke apa kes tu. Tapi sebab dia bawa anak dia sakit kata kata tu hakim, anak saya sakit, saya bawa dia. Tu hakim tanya, berapa umur awak sekarang ni? 70. Umur anak awak? 50 kata. Lepas tu awak yang bawa dia? Saya bawa dia tak ada orang nak bawa dia. Maknanya ayah kan dengan anak. Anak tu anak dah tua dah kira kan. Tapi ayah ni dengan anak sayang ke anak tu kan mana kan. Ni pun guru dia juga ni kan. Lepas tu dia lepaskan orang tu. Lepas tu dia kata dia pun sebenarnya orang tu dia guru dia kata kan. Hakim kata. Itu cerita lah mana yang kita boleh simpulkan kat sini lah Seorang yang melazimi seorang syekh yang arif mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah, hendaklah menilai dahulu sebelum mengambil pengajaran padanya kan. Nilai dulu. Jika mendapati berjalan mengikut kitabullah dan sunnah, maka lazimilah ia. Serta bersopanlah padanya semoga berjalan baik. Dan melorongkan petunjuknya kan. Jadi kita dah nak guru tu kita tengok. Kita boleh buat penilaian lah kan. Guru tu segi mana. Kadang-kadang ada orang cakap khabar dalam rekir tu banyak kali ulang disebut tak semestinya orang yang berilmu tu orang kuat ibadat kan. Tak semestinya orang kuat ibadat tu banyak ilmu dia kata kan. Salah tu dia kata. Memang betul. Tapi orang yang berilmu bila ilmu tu dia berhasil kan, maka dia akan nampak dia orang yang berakhlak. Kita berakhlak, beradab. Dan orang yang banyak amalan kan. Gitulah kan. Tengok Nik Aziz kan, Dr. Nik Aziz bangun malam, tahajud kan, pecah-pecah kaki kan. Dia berilmu dan dia beramal soleh. Walaupun tak semestinya gitu, tapi banyak kes-kes orang yang berilmu ni dia beramal soleh sebenarnya. Tapi ada banyak kes juga orang yang banyak amal tapi tak ada berilmu, ada juga kan. Amalan kurang kan. Jadi bila impact amalan banyak tapi ilmu kurang. Dia beramal benda yang sama tak tambah lagi.
dan boleh jadi maknanya dia akan akhlak tadi lah, kan. Jadi kita disuruh nilai dulu. Nak guru nilai, tengok akhlak guru kan, tengok macam mana aurat keluarga dia macam mana. Jadi kita kena pertimbangkan lah pertimbangkan lah. Hopefully kita dapat tengok kan, mana guru-guru kita ni orang yang hebat-hebat kan. Dari segi dapat amalan soleh, insyaAllah. Okey, dah 10.31 saya rasa sampailah kita di penghujung rancangan. Mohon kemaafan apa yang berlaku ini. InsyaAllah by tengah hari ni kot saya akan share lah. Saya akan confirm dengan Ustaz Aziz dulu tentang bentuk soalan yang patut kita buat. Jadi kalau tu syir tarikat, ialah syir tarikat lah, betul juga. Adakah sifat tawaduk boleh dibuat-buat atau perlu diusahakan? Mohon pencerahan. Sifat tawaduk ni perlu diusahakan. Saya suka pada diusahakan sebenarnya. Man tawaddu'a rafa'allah. Siapa yang tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat dia. Man takabbara tawaduk Allah. Siapa yang bertakbur, Tuhan akan tundukkan dia. Jadi kat sini kita boleh nyatakan maknanya orang yang tawaduk, Allah Ta'ala angkat dia, darjat dia. Jadi nak tawaduk tu memang kena usaha lah, kena diusahakan. Bukan dibuat-buat. Boleh dibuat-buat atau dia perlu diusahakan. Atau dengan bahawa dia ni yang bakat dia tawaduk, tidak. Maknanya dia kena usaha. Dia kena baca dan cuba beramal. Macam Rasulullah kan. Cuba beramal, baru dapat tawaduk tu kan. Sifat tawaduk tu, sifat orang yang ada ilmu tapi tidak rasa besar. Ulama lah ulama. Peringkat ulama tu tinggi-tinggi. Okey, saya tarikat. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah antum semua ada yang hadir pada pagi ni. Dan insya-Allah biiznillah jumpa lagi pada minggu depan. Mungkin apa yang dibincangkan tadi, yang mana baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang kurang tu daripada diri saya yang perlu saya baiki lagi. Apapun maknanya apa yang berlaku tu pun kehendak Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Insya-Allah jumpa lagi pada minggu depan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Puan Kamaria, Rokia, Mahmud, Nuraini, Ali. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Rahmah, ajar sebenarnya pun ada ya. Alhamdulillah. Nuraini, insya-Allah. Tadi kita berhenti hari ni, di mana kita berhenti? Di tawaduk termasuk hilm. Insya-Allah biiznillah. Ni tanda, tak ada tanda apa. Okey, jumpa lagi.